AstraZeneca. Ini adalah vaksin buatan United Kingdom, hasil kerjasama Oxford University dengan syarikat farmaceutical British AstraZeneca. Vaksin ini diiktiraf di hampir 120 negara, termasuklah Arab Saudi dengan keberkesanan 95% menentang varian Delta COVID-19. Malaysia membeli 6.4 juta vaksin AstraZeneca. Apa yang menarik, pencipta asal vaksin ini iaitu Sarah Gilbert dari University Oxford tidak mahu mempatenkan vaksin AstraZeneca dan dia tidak mahu menerima royalti. Dia mahu berkongsi keuntungan intelektual kepada mereka yang boleh membuat vaksin mereka sendiri dan dia hanya mahu semua orang memiliki vaksin yang diperlukan oleh penduduk dunia sekarang. Dengan itu, AstraZeneca dan Oxford tidak akan mengambil keuntungan menyebabkan harga vaksin AstraZeneca jauh lebih murah dengan kos RM16 sedos, tidak meletakkan harga Yahudi macam vaksin Pfizer. Namun begitu, macam juga vaksin-vaksin yang lain, banyak salah faham yang dikaitkan dengan vaksin AstraZeneca. Kononnya, vaksin ini menggunakan DNA dari monyet yang diubah suai dan kalau disuntik di dalam badan seseorang tu, seseorang akan bertukar menjadi monyet. Jangan risau, kepada mereka yang disuntik oleh vaksin AstraZeneca, anda tidak akan menjadi monyet. Badan tidak akan tumbuh ekor ataupun boleh melompat tinggi sebab elemen yang digunakan disahkan selamat dan berkesan. Elemen yang digunakan bukanlah DNA monyet, tetapi satu virus yang dikenali sebagai adenovirus yang menyebabkan demam biasa di kalangan monyet. Virus ini telah diubah suai, di mana ia digabungkan dengan spike protein dari virus COVID-19. Ini tidak membahayakan tubuh badan seseorang. Mencipta vaksin dengan menggunakan kaedah ini bukanlah satu kaedah yang asing lagi di dalam perubatan dan ia telah digunakan untuk bertahun-tahun lamanya, seperti merawat pesakit kanser. Sinovac ataupun dikenali dengan nama CoronaVac. Ini adalah ciptaan syarikat farmaceutical dari China iaitu Sinovac. Dengan harga dianggarkan RM50 sedos, Sinovac hanya diiktiraf di 39 buah negara termasuklah Arab Saudi. Ada tanggapan yang vaksin ini lebih sesuai untuk orang Asia sebab data yang digunakan untuk mencipta vaksin ini ialah dengan mengambil kira pesakit-pesakit dari Asia. Namun begitu, tiada fakta klinikal mengatakan Sinovac mempunyai kelebihan kepada orang Asia berbanding vaksin yang lain seperti Pfizer ataupun AstraZeneca. Vaksin Sinovac dibuat daripada sel virus yang telah mati. Sel-sel ini telah diubah suai di makmal dan bila disuntik di dalam tubuh badan, virus ini akan memperkenalkan tubuh badan kita dengan elemen virus COVID-19 dan membantu tubuh badan kita mencipta imuniti supaya kalau nanti kita terdedah dengan virus ini, tubuh badan kita boleh mengenali dan melawan virus COVID-19. Teknologi yang mereka gunakan ialah teknologi perubatan yang lama dan terbukti berkesan. Berbeza dengan Pfizer yang menggunakan teknologi baru iaitu mRNA yang kesannya sebenarnya belum lagi banyak direkodkan. Apa yang menarik, vaksin Sinovac ini hanya perlu disimpan di dalam suhu 2 sehingga 8 darjah Celsius. Ini sesuai untuk penyimpanan dan pengedaran vaksin di sekitar negara kita yang bersuhu panas. Khususnya kalau ia perlu dibawa ke kawasan-kawasan pendalaman. Vaksin ini mempunyai 80 sehingga 90% keberkesanan di dalam menentang penularan COVID di dalam tubuh badan kita. Namun begitu, vaksin ini seperti juga vaksin-vaksin yang lain, ia mempunyai kontroversi yang tersendiri. Apa tidaknya, ketua saintis yang mengetuai ujian vaksin Sinovac di Indonesia, Novilia Safri Bakhtiar, meninggal dunia disyaki angkara COVID-19. Bukan itu sahaja, pada bulan Jun, dilaporkan 10 daripada 26 doktor meninggal dunia akibat COVID walaupun mereka telah menerima suntikan vaksin Sinovac. Jangan salah faham, mereka meninggal disebabkan virus COVID-19 bukannya disebabkan oleh vaksin Sinovac. Insiden-insiden seperti inilah yang membuatkan banyak negara yang masih ragu-ragu dengan keberkesanan vaksin Sinovac. Vaksin Pfizer. Di sini saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa vaksin Pfizer-BioNTech akan sampai di Malaysia pada 21 Februari 2021.
Berasal dari Jerman, vaksin ini diiktiraf oleh hampir 90 negara, termasuklah Arab Saudi. Setakat ini Malaysia membeli 12.8 juta dengan harga sedos dianggarkan yang paling mahal di dunia, iaitu RM100 sedos. Untuk mencipta vaksin ini, kerajaan Jerman telah menyalurkan dana sebanyak 440 juta kepada sebuah syarikat dari Jerman yang dikenali sebagai BioNTech. Mereka mengaku mempunyai kadar 93.7 menentang varian Alpha dan 88% menentang varian Delta COVID-19. BioNTech bekerjasama dengan sebuah lagi syarikat farmaseutical dari Amerika yang dikenali sebagai Pfizer untuk mempercepatkan lagi pembangunan dan pengagihan vaksin. Gabungan dua gergasi farmaseutical ini dianggarkan akan mengaut keuntungan sebanyak 13 bilion US dollar di akhir tahun 2021 dengan hasil penjualan vaksin di seluruh dunia. Vaksin Pfizer ni mendapat kritikan dari orang ramai, khususnya golongan anti-vaksin. Ada yang cakap kononnya ia dibuat daripada sel babi ataupun janin bayi. Ada yang percaya tubuh badan seseorang tu akan menjadi magnetik. Ada juga yang percaya ini akan menyebabkan kanser ataupun seseorang itu hilang akal. Namun begitu, ini hanyalah spekulasi daripada golongan-golongan anti-vaksin untuk mengesahkan tuduhan-tuduhan mereka ni tiada bukti klinikal. Vaksin Pfizer ni menggunakan teknologi mRNA yang boleh menghasilkan protein untuk menguatkan sistem imun tubuh badan. Secara ringkasnya, vaksin ini akan menggunakan elemen daripada virus COVID itu sendiri yang dikenali sebagai spike protein. Spike protein ni telah diubah suai di makmal dan akan disuntik di dalam tubuh badan melalui pemberian vaksin. Bila berada di dalam badan, imun badan seseorang tu akan mengenal pasti spike protein ini sebagai virus yang berbahaya. Maka dengan itu, tubuh badan kita akan bertindak balas dengan menghasilkan antibodi baru yang boleh mengenal dan membunuh virus COVID-19 yang sebenar. Bermaksud, kalau seseorang telah divaksin terkena jangkitan COVID, tubuh badan mereka sudah bersiap sedia untuk membunuh virus COVID-19. Hasil tindak balas tubuh badan untuk menghasilkan antibodi inilah sebab kenapa mereka yang disuntik oleh vaksin mempunyai kesan sampingan seperti batuk, selesma, demam, lenguh dan sebagainya. Inilah tanda antibodi seseorang tu semakin kuat menentang virus COVID-19. Dengan erti kata lain, kesan-kesan sampingan yang anda rasa tu sebenarnya bagus.